وعليكم السلام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، وخصوصا الفاتحة في مشايخ الشيخ العباس الكامل حفظه الله، الشيخ مقدر إبراهيم حفظه الله، الشيخ نازل المرغوي حفظه الله، وفي كل الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء والوالدين والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita berkesempatan bersama-sama menghadirkan diri kita ke masjid ini, walaupun kita berada di dalam satu situasi yang agak sukar. Namun kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberikan kepada kita kebaikan dan rahmat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar syukur, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat berkumpul di dalam majlis ini, yakni majlis ilmu, yang mana pada majlis ini akan kita cuba huraikan dan berbahaskan urusan di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan rahmatnya kepada semua yang hadir. Ucapan salam dan hormat saya kepada mereka yang terdiri daripada ahli pengurusan masjid, daripada sebesar-besar dan setinggi-tingginya jawatan, hinggalah kepada mereka yang berkhidmat pada masjid ini. Ucapan salam dan hormat daripada saya
Begitu juga ucapan salam dan hormat ini saya ajukan kepada barisan tuan-tuan imam yang alim, dan juga kepada mereka yang berusaha bertungkus lumus bersama-sama mengimarahkan masjid ini. Dan seperti mana yang kita fahamkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahawa pada semalamnya di dalam majlis yang seperti ini juga, bahawa kita telah membahaskan tentang satu pendahuluan ataupun pengenalan di awalnya untuk kita memahami tentang kaedah bagaimanakah menuntut ilmu agama itu seperti mana yang dianjurkan oleh para ulama, yakni ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan insya-Allah pada majlis yang ini juga kita akan menyambung kembali perbahasan yang sedemikian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam perbahasan yang sudah kita memberikan peringatan kita bersama untuk belajar akan ilmu agama ini bersama dengan ahlinya, yakni di kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan diperbahaskan juga bahawasanya cabang ilmu yang wajib untuk dituntuti oleh sekalian mukallaf itu adalah ilmu fardhu ain, yang mana diawali ia dengan mempelajari akan ilmu aqidah ahli sunnah wal jamaah, mempelajari akan dia tentang ilmu fiqh yang bermula daripada soal taharah sehingga kepada ibadah haji, dan seterusnya mempelajari ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf ini ilmu yang membicarakan tentang maksiat hati dan anggota badan. Maka ini adalah ilmu fardhu ain, wajib dituntuti oleh sekalian mukallaf. Dan yang di antara cabang ilmu ini yang paling afdal adalah ilmu aqidah ahli sunnah wal jamaah. Mengapa kita perlu untuk memahami sebenarnya tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Kerana urusan yang berkaitan dengan akidah ini adalah perkara besar dalam agama. Hal yang berkaitan dengan akidah ini tidak boleh diambil mudah oleh kita, ataupun menganggap soal akidah itu adalah sesuatu perkara yang boleh diambil dan dipandang sambil lewat. Maka bukan yang sedemikian. Dan kita perlu memahami dengan sebenar-benarnya bahawa akidah ini perkara besar dalam agama. Kerana tanpa akidah ini tidak terdiri ibadah-ibadah yang lain. Sebab itu sangat utama bagi orang-orang Islam untuk memahami dan mempelajari bahagian i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan seperti mana yang kita maklum, apabila kita menyebut ahli sunnah wal jamaah, maka kita memahami ianya seperti mana yang pernah disebut oleh Al-Imam Al-Murtada Al-Zabidi, yang beliau sebut di dalam kitab karangan Ithaf Saddatil Muttaqin, yang berbunyi idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnati wal jamaah, maka yang dimaksudkan dengan mereka itu al-asy'ariyah wal maturidiyah. Maka ulama-ulama kita, yakni di kalangan ulama-ulama Melayu yang dahulu pembelajaran ilmu agama itu kemuncaknya di satu zaman mereka mengambil akan ilmu agama itu di Makkahul Mukarramah. Maka daripada situ mereka kembali dan pulang ke kampung halaman dengan menyebarkan akidah yang benar ini. Maka terbitlah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita di dalam
tulisan Jawi yang lama, dan kemudian pada hari ini masih lagi diteruskan pembacaan kitab-kitab yang sedemikian. Maka janganlah kita berpaling daripada perbahasan yang ini dan teruslah mengikuti manhaj yang telah dibawa oleh para ulama Melayu, seperti mana yang pernah saya sebut semalam, di antara ulama Nusantara yang hebat, yang ilmunya tersebar luas, di antaranya adalah Syekh Abdul Samad Al-Bani rahimahullah. Di antaranya lagi Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullah. Di antaranya lagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Maka pada diri mereka ini, mereka menyebarkan akan ilmu agama yang berteraskan ahli sunnati wal jamaah. Mereka mengajarkan kepada masyarakat tentang ilmu sifat 20. Mereka mengajarkan kepada masyarakat di zamannya itu tentang perbahasan fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i, dan mereka juga menyebarkan pelajaran ilmu tasawuf. Daripada perbahasan ilmu tasawuf yang wajib, sehinggalah perbahasan tasawuf yang membawa kepada perjalanan kerohanian. Sebab itu daripada kitab karangan ataupun daripada tulisan Syekh Daud Abdullah Al-Fattani rahimahullah, beliau menulis kitab yang berjudul Munyatul Musalli. Ini perbahasan dalam ilmu salat, yang mana bukan sekadar kitab Munyatul Musalli, bahkan Syekh Daud Abdullah Al-Fattani rahimahullah mengarang kitab yang lain yang berjudul Bughyah Al-Tulab, dan di antara kitab yang lain yang berjudul Sulam Muqtadi, dan banyak lagi kitab-kitab yang dibahas, yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah. Dan kita di kalangan orang Melayu mengakui ini adalah ulama hebat. Kita mengakui ini adalah ulama yang menyebarkan pahaman ahli sunnati wal jamaah daripada zamannya, dan kitabnya itu masih lagi dibaca pada hari ini, terutama bagi masyarakat kita yang awam untuk mempelajari hal yang berkaitan dengan ilmu salat dalam perbahasan mazhab Imam Syafi'i. Maka dibukakan oleh para ulama kita yang ada pada hari ini membacakan kepada kita tentang ilmu kitab daripada bacaan kitab Munya Al-Musalli ataupun Munyatul Musalli ini. Ini jasa-jasa daripada ulama kita yang sebelum daripadanya, yakni seperti mana yang disebut Syekh Daud Abdullah Al-Fattani, ini jasanya sangat besar. Dan daripada tulisan Syekh Daud Abdullah Al-Fattani ini, di dalam kitab Sulam Muqtadi diringkaskan oleh beliau daripada kitab Sulam Al-Qafi. Ada satu ulama daripada Habasyah, yang bernama Al-Muhaddits Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi rahimahullah. Ini juga ulama yang hebat, seorang pakar hadis. Maka beliau telah pun meninggal dunia dan meninggalkan kita, dan beliau juga meninggalkan kepada kita tulisan-tulisan yang hebat lagi bermanfaat. Daripada kitab Syekh Abdullah Al-Harari ini ada satu kitab yang dituliskan oleh beliau untuk perbahasan kepada orang awam seperti kita, yang berjudul kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafil bil Ilmi Ad-Dini Ad-Daruri, yang mana di dalam kitab Mukhtasar ini diperbahaskan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah pada awal perbahasannya, dan diteruskan dengan pembelajaran ilmu fiqh dan tasawuf. Jadi apabila diamati oleh ulama yang mempelajari kedua kitab ini, yang mana mereka mempelajari Sulam Muqtadi daripada Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah, dan mereka juga menekuni daripada kitab Syekh Mukhtasar Syekh Abdullah Al-Harari. Daripada kitab Mukhtasar ini terbit kitab-kitab syarah yang lain, hingga kepada satu kitab syarah yang bernama Bughyah Al-Talib, yang mana kitab Bughyah Al-Talib ini telah disemak oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Hashim, yang merupakan ulama besar negeri Kelantan satu ketika dulu.
maka didapati bahawasanya perbahasan di dalam kitab ini adalah perbahasan yang sama ada daripada segi akidah, menyebar dan menulis oleh dua pengarang kitab daripada masa yang berlainan, negeri yang berlainan, namun membahaskan tentang pelajaran ahli sunnah wal jamaah. Inilah hebat tuan-tuan, kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah, walaupun mereka itu duduk di masa yang berlainan, negeri yang berlainan, namun bila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka perbahasan mereka adalah sama pada perkara usuliyah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita amati bahawasanya ulama-ulama Melayu kita ini juga hebat, dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah walaupun yang bukan Melayu juga hebat. Mereka menitik beratkan kepada kita, yakni kepada masyarakat awam ini, untuk memahami agama dengan jalan yang benar. Kerana apa? Kerana dibimbangi jika orang awam mempelajari ilmu yang membawa kerosakan kepadanya, dibimbangi. Maka ditulis oleh para ulama ini kitab-kitab akidah seperti mana yang saya sebutkan semalam. Pada bab perbahasan akidah itu, kalau di tanah Melayu, di antara kitab yang masyhurnya adalah kitab Faridatul Fara'id ataupun Baquratul Amani yang dikarang oleh Pak Da'il Fatani itu. Dan ini senarai nama yang saya sebutkan tadi, Syekh Abdullah Al-Fatani rahimahullah, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, juga ulama-ulama yang lain yang sezaman dengan mereka ini sangat menitik beratkan pelajaran ilmu ini, sehingga mereka menuliskan ilmu-ilmu yang berteraskan fardu ain, yang mana didahulukan dengan pelajaran ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, disebarkan kepada masyarakat. Apakah perbahasan yang mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka tersebut? Yakni perbahasan tentang ilmu sifat 20, yang mana pada hari ini di kalangan kita yang awam jangan meninggalkan pelajaran ilmu sifat 20. Itu pada bab akidahnya. Dan daripada kita pada hari ini jangan meninggalkan perbahasan dalam kitab yang ditulis oleh para ulama dalam membahaskan fiqh al-Imam Syafi'i. Dan jangan pernah memandang lekeh ataupun memandang remeh tulisan daripada kitab-kitab yang nipis, kerana manfaatnya besar jika dibacakan oleh seorang guru yang alim. Begitu juga dengan kitab-kitab tasawuf. Namun saya dahulukan dulu tentang kitab akidah ini. Seperti mana yang kita ketahui, bila kita nak belajar ilmu akidah, mesti kena melalui dan menempuh jalan pelajaran ilmu sifat 20 ini. Sebab ini dibawa oleh ulama-ulama Melayu daripada zaman ke zaman sehingga pada hari ini. Dan kita perlu memahami akidah itu dengan jalan ilmu sifat 20. Dan selari juga seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Murtada Az-Zabidi itu tadi. Ini adalah kitab Hidayatus Salikin fi Sulukin Maslakin Muttaqin yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Pada babul awal, bab yang pertama, fi al-babul awal fi bayanil aqidah, ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Ini ulama Melayu yang kita sebutkan pada perbahasan kita, pada perbahasan yang sudah. Beliau menulis pada kitab karangannya pada bab yang pertama, yakni bab yang pertama pada menyatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan bila dilanjuti pada kitab dan tulisan beliau, waqala al-muallif rahimahullah, kata tuan kitab, dan wajib atas orang yang akil baligh itu bahawa mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala wahidun la syarikalah. Artinya esa tiada yang menyungutui baginya. Fardun la nadhiralah. Artinya tunggal, tiada baginya banding. Azaliyun la bidayatalah. Artinya
sedia, tiada baginya permulaan. Sarmadiyun la nihayatalah, artinya kekal, tiada baginya kesudahan. Munazzahun an musyabahatil makhluqi, artinya maha suci daripada bersamaan dengan segala makhluk yang baharu. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, artinya tiada suatu yang seumpama Allah Ta'ala, dan yaitu yang mendengar dan yang melihat. Laisa bijismin musawwarin, artinya tiada Allah Ta'ala itu berjisim yang berubah. Ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihad, artinya maha suci Allah Ta'ala daripada berpindah dan bergerak dan mengambil tempat dan bertempat yang tertentu pada suatu benua dan berpihak dengan pihak yang tertentu. La yahwihi makan, artinya tiada meliputi akan Allah Ta'ala itu oleh tempat. Wala yuhsihi zaman, artinya dan tiada menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Kana qabla an khalaqa az-zamana wal makan wa huwa al-ana 'ala ma 'alayhi kan, artinya Allah Ta'ala itu dahulu daripada baharu ia menjadikan akan zaman dan tempat, dan adalah Allah Ta'ala sekarang atasnya, iaitu ada ia sedia, tiada berubah-ubah daripada sedianya. Dan lanjut lagi kata Tuhan kita yang dirahmati Allah, adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Ini di antara bab awal yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani rahimahullah. Dan kalau kita amati apa yang ditulis oleh para ulama yang sebegini dengan ulama-ulama yang lain, maka i'tiqad ahli sunnah wal jamaahnya adalah seumpama seperti mana yang disebutkan. Maka di sini saya cuma membacakan sahaja bagi menyatakan bahawasanya ini adalah yang ditulis oleh ulama Melayu kita, Syekh Abdul Samad Al-Falibani. Dan kalau kita rujuk kepada kitab-kitab akidah yang lain juga membahas i'tiqad yang sedemikian. Maka mempelajari ilmu akidah itu adalah bersandarkan daripada pelajaran ilmu sifat 20. Dan seharusnya di kalangan orang-orang awam yang ingin memahami akan urusan ilmu agama, hadir di dalam halaqah, hadir di dalam majlis pembacaan ilmu sifat 20 ini. Dan pelajaran ilmu sifat 20 ini bukanlah satu pelajaran yang dianggap ianya adalah pelajaran yang membawa kepada kerugian. Bukan yang sedemikian. Ini yang kita baca daripada kitab Hidayatus Salikin fi Sulukin Maslakil Muttaqin. Maka kita lihat pula daripada kitab yang berjudul Risalah Iskandariyah yang ditulis oleh Sultan Alam Iskandar. Maka di dalam kitab tersebut membahaskan ilmu sifat 20. Maka kita lihat pula satu kitab yang ditulis oleh Sultan Selangor. Ya, kalau tidak silap saya namanya Sultan Alauddin Shah. Kitab tersebut ditulis oleh beliau yang diberi judul kitab Pohon Agama. Dalam kitab Pohon Agama ini bahas ilmu sifat 20. Dan ini dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jasanya sangat hebat bagi penulis kitab yang saya pegang ini. Saya selaku orang yang kurang ilmu, saya mendoakan kebaikan dan rahmat. Mohon kepada Allah Ta'ala berikan kepada pengarang kitab ini kebaikan dan rahmat yang besar. Kerana apa? Kerana melalui daripada tulisan tuan kitab ini, di dalamnya terhimpun tentang kalam-kalam para ulama
daripada zaman ke zaman menyatakan tentang akidah yang benar. Dan di dalam perbahasan ilmu akidah ini, perkara yang perlu difahami bahawasanya mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk, Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Ini di antara i'tiqad ahli sunnati wal jamaah yang perlu di kalangan orang awam memahami dengan sebenar-benarnya. Maka di dalam pelajaran Al-Sifat 20 ini membahaskan perkara ini. Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk, Allah Ta'ala tak berhajat kepada makhluk. Allah Ta'ala yang mencipta sekalian makhluk ini, Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Maka di situ ulama pun memahami bahawasanya ataupun dalam satu ungkapan ilmu akidah ataupun matan ilmu akidah ini yang berbunyi Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Maka jika tuan-tuan memiliki kitab ini, kitab yang berjudul Al-Jawahirul Lami', permata yang bersinar menerangkan akidah yang sebenar, maka dihimpunkan oleh tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang ulama-ulama yang menyebut tentang matan akidah ini. Allahu mawjudun bila makan. Daripada zaman ke zaman hatta sampai di kalangan ulama Melayu seperti mana yang kita bacakan tadi daripada kitab Hidayatus Salikin. Begitu juga di dalam kitab ini, kitab Aqidah Al-Mursyidah, yang mana kitab Aqidah Al-Mursyidah ini matannya ditulis oleh Imam Ibn Tumar rahimahullah. Dan Imam Ibn Tumar ini hidup sezaman dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketahuilah bahawasanya ketika mana risalah Nazam Aqidah Al-Mursyidah ini siap ditulis oleh tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dihadiahkan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah meminta kepada tuan kitab, yakni pengarang kitab ini, untuk membacakan daripada awal nazam hingga ke akhirnya. Dan akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan kepada seluruh mu'azzin, yakni di kalangan tukang azan yang berada pada pemerintahannya itu, di setiap pelosok daerah kekuasaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, diperintahkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah untuk membacakan nazam Aqidah Mursyidah ini sebelum mana memandangkan azan subuh. Ini dalam kitab Aqidah Mursyidah ini juga membahaskan tentang akidah yang sahih ahli sunnati wal jamaah, dipegang oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sehingga diterapkan pelajaran itu kepada rakyatnya. Masya Allah. Ini dia tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi perkara yang perlu kita fahami bahawasanya nak belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, nak belajar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang berkaitan dengan iman, hal yang berkaitan dengan akidah, maka pelajarilah daripada kitab ulama ahli sunnati wal jamaah, sama ada daripada tulisan ulama Arab ataupun ulama Melayu melalui perjalanan ilmu sifat 20. Saya ada satu kitab yang merupakan satu risalah yang berjudul Risalah Al-Ikhlas, yakni tafsir ringkas bagi memahami suratul Ikhlas. Maka di dalam kitab ini juga tuan kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menguraikan tafsir daripada suratul Ikhlas berpaksikan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang mempelajari daripada kitab ini, mereka akan menemukan hakikat ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Beginilah bagaimana kaedah para ulama menjaga masyarakat dengan menulis kitab, dengan mengajarkan kepada masyarakat tentang akidah yang benar,
Dan bimbang jika di kalangan yang awam itu tidak memahami akan urusan ilmu akidah ini. Bimbang jika diresapi kepada mereka itu akan fahaman-fahaman yang bahaya. Bimbang diresapi ke dalam ideologi pemikiran mereka itu fahaman-fahaman yang radikal dan sebagainya. Maka ini adalah langkah-langkah mengapa untuk kita diberatkan untuk kita itu untuk mempelajari akan ilmu akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini bahagian daripada akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan insya-Allah jika kitab ini dibacakan satu demi satu, kalimat demi kalimat, dan tuan-tuan meriwayatkan daripada guru yang hak lagi benar, insya-Allah membawa kepada kebaikan dan rahmat. Dan telah berkata seorang ulama yang bernama Syekh Zainal Abidin Al-Fatani, pengarang kepada kitab Aqidatul Najib, bahwasanya kata beliau rahimahullah, haram bagi seseorang itu mempelajari ataupun meriwayati ilmu akidah dengan orang yang tiada benar akidah. Dan saya perbetulkan di sini, lafaz saya ini tidak menuju kepada mana-mana individu. Lafaznya adalah umum seperti mana yang disebut oleh Syekh Zainal Abidin Al-Fatani. Haram mempelajari ilmu akidah dengan orang yang tiada benar akidah. Maka lantas bagi mereka yang awam, bagaimana untuk mempelajari ilmu akidah ini daripada perbahasan Al-Sifat 20 ini? Belajarlah ia daripada guru yang hak. Maka sebelum daripada orang awam menuntut akan ilmu, maka carilah guru yang sebenar-benarnya guru. Setelah diketemu akan mereka itu, maka belajarilah ilmu itu daripada guru tersebut. Dan ilmu ini tidak boleh diambil secara terus daripada pembacaan semata-mata. Kerana apa? Kerana di dalam perbahasan kitab para ulama ada yang disampaikan, maksud yang akan disampaikan oleh para ulama melalui pembacaan semata-mata, bimbang maksud itu tidak tercapai. Terutama apabila kita membaca daripada kitab-kitab tua, kitab-kitab turas, lebih-lebih lagi memerlukan guru untuk membaca. Jadi para orang awam datang kepada para masyayikh yang sedemikian, datang kepada guru dan ustaz yang sedemikian, riwayatilah berbagai cabang ilmu, khususan ilmu akidah itu dengan guru-guru yang seperti itu. Inilah kaedah yang sebenar dalam menuntut ilmu agama. Dalam bab akidah itu belajar ilmu sifat 20. Jangan lari daripada metodologi yang lain. Isi kekosongan, isi ketidaktahuan kita pada ilmu-ilmu yang sedemikian bersama dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah dan guru-guru ahli sunnati wal jamaah. Bagi kita bimbangi dewasa kita pada hari ini, apabila timbul firqah-firqah yang menyeleweng, maka keadaan bagaimanakah kita membentengkan diri kita? Yakni di kalangan awam, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kaedah memperkasakan dan menambah faham akan urusan yang berkaitan dengan ahli sunnati wal jamaah itu. Ini daripada kitab Hidayatus Salikin, ini daripada kitab Aqidah Al-Mursydah, ini daripada kitab Al-Jawahirul Lami'ah, ini daripada kitab Risalah Tafsir Suratul Ikhlas. Bagi barang siapa yang baru mendengar akan kitab-kitab ini, maka datanglah kepada para masyayikh yang boleh membacakan kitab ini dan hadir di dalam majlis mereka dan khatamkanlah kitab ini. Dan seperti mana kitab Tafsir Suratul Ikhlas ini tidak memerlukan jangka masa yang lama untuk mempelajarinya. Barangkali boleh habis dalam perbahasan 2 jam, 3 jam, lebih kurang begitulah. Tapi dengan syarat dibacakan dengan guru yang hak. Cari guru. Mana kalangan orang awam ini yang pertama sekali, carilah guru. Carilah para ulama. Janganlah dianggap para ulama ini ulama tidak masuk. Maka boleh kali, barangkali boleh betul ataupun tidak. Nah, ilmu tidak akan kita dapati melainkan daripada para ahli ulama. Dan para ulama inilah yang paling faham akan urusan yang berkaitan dengan ilmu agama. Sebab itu kita serahkan bahagian ilmu agama ini kepada orang yang hak. Kerana apa? Kerana para ulama ini mempelajari ilmu agama, Masya Allah, bukan seperti mana kita yang awam. Dan mereka mempelajari ilmu agama ini berpuluh-puluh tahun. Maka
Maka di waktu ini saya nak cerita sikit tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mungkin ada di kalangan kita pun tidak mengenali Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sedangkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini adalah satu ulama yang mempunyai pengaruh yang besar di alam Melayu. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kitab Sabilul Muhtadi, ini berbahasa dalam ilmu fiqh. Masya Allah. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, pelajaran beliau menuntut ilmu sehingga ke Makkahul Mukarramah, sehingga ke Madinatul Munawwarah. Daripada kampung halamannya hijrah ke Makkahul Mukarramah, duduk di Makkahul Mukarramah dengan para masyayikh lebih kurang 35 tahun. Kemudian menyambung lagi pelajarannya di Madinatul Munawwarah dalam sekitar 5 tahun. Begitulah. Maka di situ pun sudah umpama 40 tahun mempelajari ilmu agama. Masya Allah. Kemudian ketika mana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah berburu dan mempelajari ilmu agama ini di Madinatul Munawwarah, maka di situ beliau mempelajari ilmu tasawuf bersama dengan gurunya Syekh Salman Al-Madani rahimahullah. Maka di situ diijazahkan oleh masyayikhnya Tariqah Salmaniyah. Maka setelah selesai puluhan tahun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini belajar ilmu agama, kemudian beliau pulang ke kampung halamannya. Setelah pulang di kampung halamannya, maka disambut oleh sultan dan dilantik oleh beliau ini, dilantik oleh sultan akan beliau ini menjadi mufti pada usia yang lebih kurang 60 tahun. Dan beliau terus menjadi mufti sehinggalah ke akhir hayatnya. Dan diberitakan, dikhabarkan bahawa umurnya itu 100 tahun lebih, menjawab jawatan sebagai mufti ahli sunnah wal jamaah. Maka kita meneliti pembelajaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini yang mempunyai masa yang sangat panjang, puluhan tahun belajar ilmu agama. Untuk kenali Kelantan belajar ilmu agama di Makkahul Mukarramah 22 tahun. Masya Allah. Nah, maka hendaklah kita berdamping dengan para ulama. Janganlah bersangka bahawa ulama tidak maksud maka boleh jadi mereka itu salah. Yang mesti demikian. Dan kita memang memahami para ulama ini memang tidak maksud. Yang maksud itu hanya di kalangan Nabi dan Rasul. Akan tetapi bagaimana kita nak menuntut ilmu agama itu kalau bukan dengan berdamping dengan para ulama? Pelajaran mereka itu puluhan tahun. Balik tulis kitab, berikan kepada orang awam, ajar kepada orang awam perkara-perkara yang benar berkaitan dengan agama. Bimbing para orang-orang awam yang di zamannya itu, mengajar tentang tata cara ibadat, mengajar tentang akidah, mengajar tentang fiqh, mengajar tentang tasawuf. Maka daripada tangan mereka itu muncul pula para ulama yang lain. Syekh Haji Zaini rahimahullah itu adalah cicit kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuntutilah akan pelajaran ilmu sifat 20. Ini sambungan daripada perbahasan yang kita tinggalkan semalam. Tuntutilah ilmu sifat 20 ini. Perbahasan di dalam ilmu sifat 20 ini bukan satu perkara yang sia-sia. Inilah ikut sebenar perbahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana perbahasan dalam ilmu sifat 20 ini mengajar kepada orang yang mempelajarinya mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan ulama-ulama kita. Dan selepas daripada itu generasi ke generasi ada lagi para alim ulama yang meneruskan legasi ulama sebelum daripada mereka. Sebab tu kitab-kitab para ulama ini barakah. Dan kalau kita tengok Syekh Abdul Samad Al-Ghalibani rahimahullah dengan kita ini mempunyai satu masa yang agak jauh. Syekh Abdullah Al-Fatani itu dengan kita mungkin satu masa yang agak jauh. Kenapa kita tak pernah melihat beliau? Kita tidak pernah berdamping dengan beliau. Akan tetapi kitab karangan mereka masih dibaca pada hari ini. Sebab itu ada para ulama yang mengatakan bahawa kitab-kitab agama yang lama-lama ini
jasanya sangat besar. Jasanya sangat besar. Dan tidak boleh orang yang terkemudian tiba-tiba mengatakan ini kita perbahasannya salah, ini kita perbahasannya tidak betul dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala jawaban kita daripada hal yang sedemikian. Kerana sesungguhnya kita ini adalah orang yang mungkin baru sahaja ingin mendalami ilmu agama, sedangkan para masyayikh yang sebelum daripada mereka itu telah terlebih dahulu menimba ilmu agama dan berdamping dengan para ulama yang sebelum daripada mereka. Dan sedikit tuan-tuan saya ingin kongsikan bagaimana para ulama menjaga ilmu. Bahawasanya kalau kita memahami di antara negeri yang mempunyai universiti Islam, di antaranya adalah Universiti Al-Azhar Mesir, maka saya ingin kongsikan bagaimana para masyayikh yang berada di negeri Mesir suatu ketika dahulu menjaga akan urusan ilmu agama Islam ini, yakni di kalangan para murid-murid mereka yang mempelajari bersama dengan mereka itu selama bertahun-tahun mempelajari akan urusan ilmu agama, untuk membenarkan di kalangan mereka itu mengajar. Untuk membenarkan di kalangan penuntut ilmu ini digelar sebagai seorang guru, maka yang pertama sekali haruslah mendapat keizinan daripada guru mereka. Itu yang pertama. Dan bagaimana mereka yang menjadi penuntut ilmu ini untuk menjadi guru? Maka di sana pada satu ketika itu mereka mengadakan imtihan, yakni peperiksaan. Mereka mengadakan peperiksaan selama beberapa lama? Selama 13 hari. Satu hari, satu mata pelajaran. Sehinggalah ada 12 mata pelajaran, dan hari yang ke-13 akan disoal seluruh akan mata pelajaran yang mereka ambil akan peperiksaan tersebut. Peperiksaan tersebut adalah dengan bisyafawi. Maka akan datang para masyayikh duduk di hadapan mereka dan akan menyoal mereka di dalam bahagian mata pelajaran tersebut. Kemudian hasil daripada peperiksaan itu maka keluarlah keputusan. Ada di kalangan mereka yang belajar itu, yang mengambil peperiksaan itu, ada di kalangan mereka yang lulus ke semua mata pelajaran. Ada di kalangan mereka yang mengambil peperiksaan itu sebahagian, ataupun ada mata pelajaran-pelajaran tertentu sahaja yang lulus. Dan ada sebilangan daripada mereka mungkin yang tak lulus langsung. Maka bagi mereka yang lulus ke semua mata pelajaran, diizinkan oleh para masyayikh yang kabir itu, masyayikh yang besar ini mengizinkan kepada mereka untuk mengajar seluruh mata pelajaran tersebut. Bagi mereka yang sebilangan sahaja yang lulus, dibenarkan bagi mereka ni untuk mengajar apa yang lulus sahaja. Maka bagi yang tak lulus, maka kata masyayikh lebih kurang mafhumnya tidak dibenarkan untuk mereka mengajar sama sekali. Ini penting untuk orang awam memahami mengapa kita kena belajar dengan guru yang benar. Tidak dibenarkan untuk mengajar sama sekali. Mengajar juga membawa kepada satu kesalahan. Sebab tu hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, pilihlah daripada mana ilmu kita diambil. Adakah kita mengambil dengan seorang guru daripada guru yang mengambil daripada kitabnya guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru, ataupun sebaliknya. Ini juga satu lafaz yang pernah disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang golongan yang mana mengajar akan ilmu agama ini tanpa izin daripada gurunya. Ketahuilah kepada sekalian penuntut ilmu bahawa setiap yang bergelar guru itu, maka di kalangan mereka itu jika ingin mengajar haruslah mendapat kebenaran daripada guru mereka. Kalau tidak dapat kebenaran, maka tidak dibenarkan untuk mengajar. Kerana apa? Balik kepada satu perbahasan. Ini adalah ilmu agama yang amanah untuk disampaikan. Maka disampaikan ilmu agama ini dengan jalan yang amanah, dengan jalan yang hak, seperti mana yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bimbang tuan-tuan, apabila orang yang bukan hak, yakni di kalangan guru itu bukan guru yang hak,
menjadi perantaraan untuk memahami ilmu agama, bimbang ilmu yang disampaikan itu bukan daripada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkataan saya ini umum, bukan menunjuk kepada mana-mana individu, bukan menunjuk kepada siapa-siapa, bukan. Lafaz ini adalah lafaz nasihat secara umum, seperti mana kami dinasihatkan oleh guru kami. Perbahasannya begitu, maka kami menyampaikan dengan jalan begitu. Janganlah ada di kalangan yang memahami bahawa dia nak kata dia seorang itu dah, bukan sedemikian. Kita tak maksud yang sedemikian. Adapun saya yang bercakap ini adalah orang yang bukan di kalangan para ulama pun, hanya menyampaikan ilmu seperti mana apa yang kita ambil. Tapi nak khabarkan kepada orang awam tu begitu. Para ulama yang dapat gelaran para ulama tu begitu. Maka darjat para ulama ini di sisi agama Islam ini tinggi. Jangan rendahkan mereka. Dan lafaz saya apabila menyebutkan tentang ulama, maka ia bukanlah merujuk kepada agenda-agenda tertentu. Tak, memang dalam agama Islam ini pada hari ini adalah merujuk kepada ahli, yakni para ulama ahli sunnah wal jamaah. Begitulah tuan-tuan serba sedikit yang dapat kita kongsikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung. Jika berkesempatan lagi, kita akan bawakan satu perbahasan kita. Ada yang pernah bertanya dengan saya, Ustaz, insyaAllah kalau diteruskan lagi nak baca kitab apa, nanti saya akan bincangkan semula yang mana kitab yang sesuai. Tapi di antara kitab yang di atas meja saya ini, di antara kitab-kitab yang sesuai untuk kita berbahaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama melafazkan satu matan akidah ini secara beramai-ramai dengan kaedah tuan-tuan mengikuti saya menyebutnya sebelum kita menamatkan majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu mawjudun bila makani. Allah ada tanpa tempat. Sekalian, insyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Ya Allah, berikanlah kepada kami faham agama, berikanlah kepada kami kefahaman agama, berikanlah kepada kami kefahaman agama. Ya Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, daripada perkara-perkara yang lara, selamatkanlah kami. Ya Allah, daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dekatkan kami, Ya Allah, dengan perkara yang hak walau orang tiada menyukainya, dan jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada perkara yang batil walau orang tiada menyukainya. Kami menyerahkan diri kami kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami mahabbah, cinta yang sebenarnya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk majlis dengan tasbih kifarah dan salatul as. Subhanallah. Dan membaca salawat 3 kali. Subhanallah. Allahumma salli ala